Kalau kita nak menjadi seorang yang baik, kita perlu menjadi contoh yang terbaik. Kita sendiri kena turun padang. Apabila mereka datang ke balai polis ni, jangan kita tambahkan lagi dengan masalah-masalah mereka. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Dalam diri saya ni tak ada istilah kayangan pun. Bagi saya, siapa yang melakukan kesalahan, kalau terbukti kesalahan itu, maka kita akan ambil tindakan. Bila saya berada di Dang Wangi ni, saya rasa lebih kurang 16 orang anggota yang telah saya ambil tindakan. Malam ini kita akan bersama seorang ketua polis daerah ataupun lebih dikenali bahasa biasa ni dipanggil OCPD. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, inilah pertama kali Garasi TV membawa seorang OCPD di dalam rancangan kita. Tak pernah dibuat lagi. Sebelum ini kita pernah bawa Datuk Ayub Khan, Ketua Polis Negeri, dan inilah kali pertama sebab ramai orang duk bercakap tentang OCPD. Malam ni kita nak tahu apa itu fungsi OCPD dalam erti kata yang sebenarnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita membawa salah seorang OCPD termuda dalam Malaysia yang kini menjawat jawatan Ketua Polis Daerah ataupun OCPD. Menariknya, daerah yang beliau ketuai ini terletak betul-betul di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Maknanya kalau kat US ni mungkin orang kata apa, Ketua Polis NYPD ke apa, lebih kurang macam itulah. Bersama saya tuan-tuan dan puan-puan adalah the one and only Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP, bukan ESP, ACP, Assistant Commissioner Police, Muhammad Zainal Abdullah. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, sihat. Cari okey Sihat Okey tuan, okey. Semua steady. Muka merah menyala tuan Macam baru start kerja ni. Baik, tuan-tuan yang baru masuk, saya bersiaran langsung daripada kediaman saya di Damansara, manakala tuan daripada IPD Dang Wangi. Nampak tak? Pukul 9 malam masih lagi berada di pejabat. Baik, tuan. Tanpa berlengah masa lagi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, tuan. Boleh tak tuan cerita sikit pada kita masyarakat yang at large ni, mungkin agak tak begitu faham apa itu OCPD, apa itu peranan dia apa. Sebelum kita pergi dengan pasal Dang Wangi at general, apakah yang dimaksudkan dengan OCPD ataupun Ketua Polis Daerah? Silakan tuan. Okey, yang pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Syahril, kerana sudi menjemput saya pada malam ini bersama-sama dengan warga maya kita di Garasi TV. Jadi semua orang suka menyebut OCPD ataupun dalam bahasa Melayunya adalah Ketua Polis Daerah. So jadi mungkin orang biasa, orang awam, as a layman, mungkin mereka tak tahu apa sebenarnya OCPD ini. Apa sebenarnya peranan yang perlu dimainkan oleh seorang OCPD. So jadi sebelum saya pergi lebih jauh lagi bercerita berkenaan dengan jawatan OCPD ini, pertama kali kita kena lihat, bahawa jawatan Ketua Polis Daerah ini merupakan salah satu jawatan yang ada disebut dalam undang-undang. Maknanya dalam kanun prosedur jenayah disebutkan pasal Ketua Polis Daerah. Jadi kita pula, seseorang pegawai polis ini yang dilantik menjadi Ketua Polis Daerah untuk mengawal daerah yang dijaganya, mesti yang pertama sekali mesti mendapat surat lantikan daripada Ketua Polis Negara, iaitu di bawah Seksyen 6B Akta Polis 1967. Apabila ada surat lantikan ini, barulah kita boleh menjaga sesuatu daerah mengikut lunas-lunas dan peraturan dan undang-undang yang ada. Jadi secara generalnya, Ketua Polis Daerah ini dia menjaga segala aspek, serba-serbinya seperti mana yang terkandung di dalam Seksyen 3, Subseksyen 3 Akta Polis 1967, iaitu kita menangkap, mendakwa,
menjalankan resikan dan sebagainya. Ini adalah tugas dan tanggungjawab. Yang paling penting sekali dalam kita menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai ketua polis daerah ini adalah engagement kita dengan publik. Penyertaan kita, penglibatan kita, perkhidmatan kita dengan masyarakat lebih dekat dilihat kepada tanggungjawab sebagai seorang OCPD. Itulah sebenarnya yang orang duk sebut OCPD. Dia dalam PDRM ni dia ada 4 saja ketua. Itu yang paling kecil sekali ketua polis balai, lepas tu yang kedua ketua polis daerah, lepas tu ketua polis negeri dan seterusnya ketua polis negara. Ini saja yang orang biasa tahu. Yang lain-lain jawatan-jawatan lain ni orang tak berapa familiar sangat dengan term-term yang ada dalam polis ni. Baik, itulah serba sedikit. Ya, nampaknya makin ramai dah mula masuk ni untuk mengikuti siaran langsung kita. Baik, pada yang baru masuk tuan-tuan dan puan-puan, hari malam ini Garasi TV untuk pertama kalinya membawa seorang ketua polis daerah ataupun lebih dikenali sebagai OCPD untuk berkongsi tentang peranan dan tanggungjawab besar yang dipikul oleh mereka. Baik, kita dah ada lebih 600 orang yang keep coming in. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya ingin teruskan tuan. Dang Wangi. Okey, kita bercakap tentang Dang Wangi. Dang Wangi ini boleh dikatakan satu daerah yang agak kecil. Tetapi kita pun tahu Dang Wangi berada di tengah-tengah ibu negara Malaysia. Maksudnya, ia merupakan satu IPD yang sering menjadi tumpuan dalam dan luar negara. Kita ada banyak kes-kes profil tinggi melibatkan kenamaan, terlibat dalam macam-macam sebab pusat ibu negara tuan. Jadi mungkin tuan boleh jelaskan kepada kami sektor ataupun tanggungjawab tuan di Dang Wangi. Boleh ceritakan sedikit tentang geografi daerah tuan ni, Dang Wangi. Apa yang dimaksudkan dengan IPD Dang Wangi? Kita nak tahu. Okey, secara generalnya saya boleh mengatakan bahawa Dang Wangi ini merupakan daerah yang terkecil dalam Malaysia. Kita ada 157 daerah di Malaysia ini. Maknanya ada 157 ketua polis daerah ataupun OCPD lah. Jadi di Dang Wangi ini keluasannya dari segi geografi hanya 16 km persegi sahaja. Maknanya kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain jauh lebih besar. Tetapi uniknya Dang Wangi ini merupakan seperti mana saudara Syahril tadi sebut, merupakan pusat bandar, ibu negara Malaysia, di mana ikon-ikon kita berada di daerah Dang Wangi ini. Nak sebut apa? KLCC, Dataran Merdeka, Parlimen, Menara 118, Menara KL, semuanya berada di dalam pentadbiran daerah Dang Wangi. Jadi dalam daerah Dang Wangi ini kalau lihat daripada segi strukturnya, kekuatan yang saya ada ini lebih kurang 1,251 orang, termasuk 85 orang pegawai. Inilah pegawai-pegawai dan pasukan yang saya ada yang akan merencanakan pentadbiran di daerah Dang Wangi ini yang penuh dengan manusia. Jika sebelum PKP ini, inilah pusat bandar, pusat komersial, pusat tempat orang mencari makan untuk orang berniaga dan sebagainya. Di sinilah juga banyak pusat-pusat hiburan, pusat membeli belah dan macam-macam lagi. Jadi sudah pastinya kalau orang datang ke Kuala Lumpur, tak datang ke Dang Wangi, maka dia tak sah lagi sebenarnya datang ke Kuala Lumpur. Maknanya kalau orang datang ke Kuala Lumpur, dia mesti akan singgah ke Dang Wangi. Cuma lagi mungkin orang tak tahu bahawa inilah kawasan pentadbiran daerah Dang Wangi yang hanya sekecil 16 km. Saya dulu pernah menjadi OCPD juga di Perak. Keluasannya jauh lebih besar, 1,281 km persegi. Bayangkan betapa luasnya. 1,281 dibandingkan dengan daerah Dang Wangi hanya 16 km persegi, tetapi penuh dengan pelbagai cabaran dan pancaroba. Dah tentu berbeza dengan keluasan 1,281 km persegi tetapi berada di
jauh sedikit daripada bandar. So itulah perbezaan-perbezaan dengan penduduknya yang bukan penduduk sebenarnya, penduduk yang betul-betul yang menetap di daerah Dang Wangi tak ramai, lebih tak sampai 150,000 pun. Yang lain ni hanyalah datang semata-mata untuk bekerja, menjalankan aktiviti perniagaan dan juga lain-lain untuk melancong dan sebagainya. Ini disebabkan oleh PKP ni, kira saya ni apa orang kata terselamat sedikitlah. Sebab apa? Sebab kurang orang berada di daerah Dang Wangi ini disebabkan adanya PKP ini. Banyak aktiviti-aktiviti seperti persidangan antarabangsa pun tidak dilangsungkan oleh sebab perintah sekatan yang melanda seluruh dunia. Ini ada hikmahnya juga kerana saya datang ke Dang Wangi ini lebih kurang dah bulan ke-8 dah saya berada di sini. Tapi sepanjang tempoh saya berada di sini, walaupun di dalam tempoh PKP ini ada juga cabaran-cabaran tertentu yang terpaksa saya hadapi dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai seorang ketua polis daerah. Baik, tuan-tuan. Tak kenal maka tak cinta. Selama lebih kurang orang kata apa 15 minit tadi kita dah bercakap tentang fungsi ketua polis daerah, apa yang dimaksudkan dengan IPD Dang Wangi, keluasan dan sebagainya. Kita pun tahu walaupun Dang Wangi ini daerah dia kecil tetapi menjadi tumpuan ramai, tumpuan penjenayah semestinya, tumpuan orang yang mencari rezeki dan sebagainya. Baik tuan-tuan, pada yang baru masuk, terima kasih. Malam ini Garasi TV membawa satu tetamu khas. Yang pertama kalinya kita membawa seorang ketua polis daerah ataupun OCPD untuk ditemu bual, dan malam ini kita memilih ketua polis daerah yang dianggap antara yang termuda pernah dilahirkan oleh PDRM, iaitu ASP Muhammad Zainal Abdullah. Baik tuan, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya difahamkan tuan bukan anak jati Kuala Lumpur, tuan merupakan anak jati Lawas Sarawak. Dan tuan juga at one time sebelum memasuki PDRM dikatakan pernah menjadi pegawai PTD dan mempunyai dua master. Maknanya bukan calang-calang tuan ni. Walaupun dianggap antara termuda, mempunyai package pendidikan yang tinggi, 2 master, kelulusan undang-undang, bekas pegawai PTD dan sebagainya. Okey, nak tahu tuan, mungkin tuan boleh share sikit latar belakang tuan sebelum menyertai PDRM. Silakan. Okey, saya ni sebenarnya berasal daripada luar bandar lah, daripada kampung. Mungkin ada yang tak pernah dengar di kalangan kita ni. Tempat di mana saya membesar, iaitu di daerah terpencil di Lawas, di utara Sarawak. Di situlah tempat saya sebenarnya membesar dan saya bersekolah di daerah tersebut, itu daerah Lawas Sarawak. Itu border dengan Sabah dan juga sebelah kanannya border dengan negara Brunei Darussalam. Jadi sangat dekatlah kami. Saya sendiri pun walaupun orang Sarawak, tapi kita menggunakan dialek bahasa Melayu Brunei. Itu berbeza dengan orang Sarawak yang lain. Dia menggunakan dialek bahasa Melayu Sarawak, tapi saya menggunakan bahasa Melayu Brunei. Jadi saya sebenarnya rasa bertuah kerana saya ini daripada daerah yang kecil, daripada Lawas, tapi berpeluang, diberikan kesempatan, ruang dan peluang oleh pucuk pimpinan untuk mengemudi ataupun menerajui ibu kota ataupun ibu negara lah, pendek katanya, iaitu Kuala Lumpur ini, untuk saya menjawat jawatan sebagai ketua polis daerah. Sebenarnya saya pun tak pernah terfikir dan saya pun tak pernah sangka boleh dipilih untuk menjadi ketua polis daerah, di mana Bukit Aman juga berada di bawah daerah Dang Wangi ini. Ibu pejabat polis kontingen Kuala Lumpur juga berada di bawah daerah Dang Wangi. Jadi bila berada di dua organisasi penting, PDRM ini sudah semestinya memerlukan satu usaha dan komitmen yang lebih lah. Jadi saya rasa beruntung juga kerana diberi peluang orang Lawas Sarawak menjadi
Ketua Polis Daerah di Ibu Negara ini. Jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pucuk pimpinan. Jadi saya sebenarnya dah berada di Kuala Lumpur ni dah lebih daripada 20 tahun, Saudara Syaril. Okey. Masa saya belajar lagi daripada tahun 98 sehingga sekarang. Saya menetap di Kuala Lumpur walaupun saya berpindah randah biasalah sebagai seorang pegawai polis ni. Karier saya bermula pada tahun 2002 sebagai kadet ASP, di mana saya telah bertugas di Petaling Jaya pada masa tersebut sebagai pegawai penyiasat. Seterusnya menjadi pegawai penyiasat kanan di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya Selatan, iaitu dikenali sebagai Subang Jaya sekarang. Lepas itu berpindah pula menjadi ketua bahagian siasatan jenayah di Kuantan, Pahang. Dan seterusnya saya telah diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran. Dan habis sahaja saya melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang, iaitu sarjana undang-undang. Saya kembali semula ke Pahang. Maknanya orang Pahang ni minat sangat dekat saya lah. So dua kali saya berkhidmat di Pahang, iaitu sebagai ketua bahagian siasatan jenayah dan juga sebagai timbalan ketua polis daerah Jerantut. Ini pun juga cukup terkenal. Taman negara kan. Dan seterusnya barulah saya diberi peluang untuk menjawat jawatan ketua polis daerah ini untuk kali yang pertama pada tahun 2017, iaitu di Perak Tengah, di Seri Skandar. Yang mana di situ sebenarnya pusat pendidikan. Banyak universiti kat situ. Tidak kurang jugalah mencabarnya. So itulah sedikit sebanyak latar belakang saya, dan sebelum itu saya pernah menjawat jawatan sebagai penolong sutiausaha di Kementerian Perusahaan Utama, itu jawatan PTD lah. Tapi saya tak lama di situ, oleh kerana minat dalam dunia kepolisan ini, saya telah berpindah perkhidmatan, pergi menyambung perkhidmatan saya sebagai kadet ASP di PDRM inilah. Dan sebelum itu juga pernah banyak jawatan pernah saya pegang. Pernah jadi cikgu sekolah swasta di Sekolah Islam Adeni di Ampang tu. So macam-macam lah kerja yang telah saya laksanakan, menyebabkan saya berpeluang untuk berkongsi ilmu-ilmu ni ketika saya berada di dalam PDRM. Malahan semasa saya berada di dalam PDRM juga saya diberi peluang untuk menjadi pensyarah sambilan di Universiti Melaya selama lebih kurang 6 tahun. So ini pengalaman yang banyak sebenarnya mematangkan saya dalam mengemudi sesuatu tempat, apatah lagi di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Itulah sedikit sebanyak. Saya ni sebenarnya bukannya orang yang senang, hidup sederhana, tetapi di daerah yang sangat dahulu kala pernah menggunakan lampu yang menggunakan gas tu untuk tak ada elektrik pada masa tersebut. Ini kalau kita cerita 40 tahun yang dahululah. So maknanya kita nak pergi sekolah pun kena naik bot dulu baru boleh sampai, sebab rumah tu di seberang sungai. So bukannya senang kehidupan saya yang lalu lah, walaupun arwah ayah saya merupakan seorang penjawat awam juga, tapi kerana saya ni dididik dalam keluarga yang besar, saya mempunyai 13 orang adik-beradik, Saudara Syaril. 13 orang adik-beradik. Saya nombor 8. Bayangkan. So dalam keluarga yang ramai duduk di daerah yang terpencil, tapi alhamdulillah lah ibu bapa saya dapat mendidik kami semua berjaya lah dalam karier masing-masing. So itu yang boleh saya kongsikan sedikit sebanyak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi background sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi pada yang baru masuk. Yang berada di skrin tuan-tuan ini adalah Tuan ACP Muhammad Zainal Abdullah, iaitu Ketua Polis Daerah IPD Damang Wangi. Tuan, bila kata antara yang termuda ni, boleh share sikit Tuan berapa umur Tuan? Nak kata muda tu taklah muda. Dah bulan 10 ni dah 43 dah. 43 tahun. Baik. Dah 43 tahun. Bukanlah muda. Tapi dalam konteks seorang ketua polis daerah,
memegang jawatan Assistant Commissioner Police dalam usia 43 tahun ni, boleh katakan muda tuan. Baik tuan-tuan dan puan. Tapi walaupun berusia baru 43 tahun, tetapi kalau kita telusuri tadi kisah Tuan Zainal telah melalui pelbagai hiruk pikuk, pernah bertugas sebagai pegawai penyiasat di IPD PJ yang tuan-tuan pun tahu, satu IPD yang sangat tinggi kadar jenayahnya. Tuan Zainal juga pernah berkhidmat sebagai pegawai takbir dan diplomatik. Jarang PTD ni nak berhenti masuk polis ni. Memang jarang. Orang kata nak masuk PTD ni punyalah susah, tapi Tuan Zainal boleh selama je keluar PTD, masuk balik pusat latihan, berpeluh balik kena rebus balik untuk jadi pegawai. Okey. Kita pergi soalan lebih serius sikit, boleh kan? Boleh. Masyarakat ni sangat, especially dalam sekarang ini, sangat kritikal, terutama dalam meledakan media sosial terhadap PDRM. Masyarakat paling benci bila ada anggota polis terlibat dalam salah guna kuasa. Masyarakat cukup tak suka bila dengar anggota polis mengambil rasuah. Masyarakat cukup tak suka bila dengar ada double standard di kalangan pegawai dan anggota polis. Ini adalah satu persepsi yang menghantui masyarakat. So maknanya setiap geri anggota polis, terutama pegawai tinggi seperti tuan, sentiasa dilihat, dipantau, dimonitor. Sebagai seorang pegawai polis yang nombor satu di IPD Dang Wangi ni, yang kata jadi tumpuan masyarakat ni, adakah tuan rasa ini satu bebanan yang cukup kuat? Silakan. Dia sebenarnya menjawat jawatan ketua polis daerah ini sememangnya lah cabarannya sangat tinggi, kerana segala-galanya akan terletak di bawah bahu kita, diambil tanggungjawab oleh seorang ketua polis daerah. Apapun yang berlaku, bukan sahaja kita, tetapi sekiranya anak buah kita, pegawai-pegawai kita, anggota-anggota kita melakukan kesalahan, dia akan balik semula kepada kita. Sejauh mana kita memimpin mereka, menyelia mereka, mengawasi mereka. Semua ini akan dilihat, dan kesalahan-kesalahan ini biasanya tanggungjawab ini, accountability ini akan pergi juga kepada seorang ketua polis daerah. Sebab tu saya selalu menyatakan dan memberitahu kepada pegawai dan anggota-anggota saya, kalau kita nak menjadi seorang yang baik, kita perlu menjadi contoh yang terbaik untuk orang lain. Sebab tu saya selalu pesan, dan kita kalau nak jadi yang terbaik, kita kena sendiri buat yang terbaik dahulu, barulah kita boleh membina ataupun mengarahkan mana-mana pegawai atau anggota kita untuk berbuat baik. Jadi kadang-kadang dalam kita melaksanakan tugas kita, membuat yang terbaik bagi kita, tetapi seringkali tidak disambut sebaiknya oleh pegawai dan anggota kita. Jadi ini adalah cabaran yang perlu kita atasi, yang perlu kita fahami sebagai seorang ketua polis daerah, apatah lagi mentadbir di daerah yang penuh dengan cabaran. Jadinya cabaran yang pertama yang perlu kita lalui adalah bagaimana kita nak mengawal dan menyelia dari segi dalaman pegawai dan anggota kita. Sebab itulah saya selalu menerapkan konsep management by walking around ni. Maknanya kita sendiri kena turun padang, kita sendiri kena melihat, kita sendiri kena melalui apa yang telah dilalui oleh pegawai dan anggota kita. Daripada situ barulah kita nampak apa sebenarnya kekangan, apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Sekiranya perkara-perkara ini kita tidak dapat mengatasi, kita tidak dapat mengetahui bagaimana kita nak memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Sekarang ini masyarakat cukup skeptikal kepada anggota penguatkuasa ni, khususnya pihak polis. Pantang kita melakukan kesilapan saja, pantang kita melakukan sesuatu yang
di luar daripada yang sepatutnya kita lakukan, masyarakat akan mula menghentam kita. Kalaulah kita polis ni melakukan perkara-perkara salah, ditangkap rasuah, ditangkap melakukan pemerasan, dia akan pergi kepada kita sebagai seorang ketua. Jadi saya sentiasa berdoa lah, bukan sahaja melaksanakannya, tetapi berdoa supaya pegawai dan anggota saya ini sentiasa diberi petunjuk dalam melaksanakan tugas pada setiap masa. Sebab tu kita tidak mahu mereka ni hanyut begitu saja. Sebab tu konsep kawalan dalaman tu penting, penyeliaan itu penting dalam kita memastikan. Tetapi kalau kita dah selia, kita dah kawal mereka, kita dah pantau mereka, kalau masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang bertentangan dengan undang-undang, maka mereka kena hadapilah. Mereka kena terimalah apa yang mereka telah lakukan. Sekiranya pelbagai usaha telah kita laksanakan tetapi masih lagi berlaku. Tetapi kita sebagai seorang ketua, kita tak pernah sebenarnya putus asa untuk terus mengubah dan membentuk persepsi yang lebih baik. Bukan saja di kalangan pegawai anggota, tetapi masyarakat juga melihat kita ni dapat menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada daerah kita. Sebab semua dan kebanyakan orang yang datang ke balai polis ni adalah orang yang mempunyai masalah. Jadi apabila mereka datang ke balai polis ni, jangan kita tambahkan lagi dengan masalah-masalah mereka. Jadi kita kena bantu, kita kena tolong. Inilah sebenarnya konsep yang cuba saya terapkan. Kita mudahkan. Kita kena mudahkan urusan mereka ini. Karena kalau kita baca hadis pun ada, menyebut barang siapa yang melepaskan kesukaran orang lain, pasti Allah akan memudahkan, akan melepaskan kesukaran darinya di akhirat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi konsep inilah sebenarnya yang patut ada pada setiap sanubari pegawai dan anggota polis dalam kita memberikan perkhidmatan, service delivery ini kepada masyarakat. Ini yang dikehendaki oleh orang awam supaya kita sama-sama dapat membantu mereka yang menghadapi masalah, yang ditipu, yang diperas, yang diragut dan sebagainya. Banyak masalah-masalah jenayah yang berlaku. Kadang-kadang masalah keluarga pun mereka datang ke balai polis. Mereka berkehendakkan kita untuk membantu. Jadi kalau kita sebagai seorang pegawai dan anggota polis yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik, jadi sungguh malanglah bagi kita yang menyarung uniform Sang Saka Biru ini. Jadi itulah yang sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan dalam bagaimana saya mengendalikan urusan pentadbiran dan juga kepolisan di dalam daerah Dangwangi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Zainal, ini ada soalan panas Tuan Zainal. Sekejap, saya sampai terbatuk bila cakap soalan panas ni. Kita ambil satu soalan daripada pembaca kita, Tuan Zainal. Saya pernah maki Tuan Zainal ni. Oh, dia kata dia pernah maki Tuan Zainal ni. Kenapa dia maki Tuan Zainal? Dia kata dia maki Tuan Zainal kerana Tuan lambat ambil tindakan ke atas seorang selebriti wanita yang oh, ini betul-betul panas ni. Dia kata cakap saya pernah maki Tuan Zainal sebab lambat sungguh ambil tindakan pada seorang selebriti wanita ini yang kahwin, yang viral apa semua. Okey. Yang kedua, saya geram betul lah kerana ada menteri langgar SOP pun lambat nak ambil tindakan apa semua. Semua ni dalam Dangwangi. Amboi tuan, kan nasib baiklah tuan-tuan. Tuan Zainal ni cool orang dia. Tu yang saya berani tanya. Baik tuan, untuk secara eksklusif kita nak dengar daripada tuan punya badan sebagai orang kita tahu Tuan Zainal pantang orang langgar SOP ni. Semua Tuan Zainal kenakan tindakan. Menteri pun Tuan Zainal ambil tindakan. Selebriti pun Tuan Zainal ambil tindakan. Influencer pun Tuan Zainal ambil tindakan. Macam seolah-olah Tuan Zainal ni macam tak heran lah.
Ni timbul persoalan. Tindakan satu, tapi kenapa lambat? Okey, Tuan Zainal, silakan. On your time. Dia macam ni, kalau kita menelusuri siasatan yang dijalankan oleh PDRM, memang banyak pelanggaran-pelanggaran SOP yang telah dilakukan, sama ada oleh orang awam ataupun pihak-pihak tertentu, sama ada VVIP, malahan orang kerajaan, ahli parlimen, selebriti dan sebagainya. Semuanya sebenarnya telah kita ambil tindakan. Seingat saya, semua yang telah kita jalankan siasatan, semua pun telah kita keluarkan kompaun. Jadi soal kenapa lambat, jadi kita kena fahamlah, kebanyakan pelanggaran SOP di dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, kita bersandarkan kepada Akta 342, iaitu undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Parlimen yang dimiliki sebenarnya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Akta 342 ni, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ni bukan polis punya akta tau. Ini adalah akta Kementerian Kesihatan. Cuma kita diberi kuasa. Namun dalam melaksanakan kuasa-kuasa yang diberikan kepada kita, kita telah ada SOP tertentu. Tetapi SOP ini bukanlah untuk membezakan antara golongan biasa dengan kayangan, so-called orang panggil kayangan. Tak ada tak ada. Sebenarnya tak ada. Dalam diri saya ni tak ada istilah kayangan pun. Bagi saya, siapa yang melakukan kesalahan, kalau terbukti kesalahan itu, maka kita akan ambil tindakan. Dah banyak dah. Kita telah ambil tindakan ke atas selebriti yang melangsungkan perkahwinan. Mereka telah membayar denda RM60,000. Saya juga telah mengambil tindakan ke atas bekas Perdana Menteri, kita compound RM3,000. Saya juga telah mengambil tindakan ke atas ahli parlimen Pasir Salak. Kita ambil tindakan compound RM1,500,000. Kita juga telah ambil tindakan kepada artis-artis lain. Semuanya telah. Saya rasa saya tak ada hutang dah. Semuanya saya telah ambil tindakan. Dan saya dah tak ada hutang kepada masyarakat, kepada netizen. Saya dah ambil tindakan semua dah. Semuanya saya telah ambil tindakan compound. Tapi soalnya orang bertanya-tanya. Orang tertanya-tanya kenapa lambat? Persoalan ini saya nak jelaskan. Sebab kenapa ianya lambat? Sebab kebanyakan kes-kes yang kita compound ini melibatkan selebriti, melibatkan tokoh-tokoh tertentu, ianya viral selepas daripada kejadian. Jadi bila viral selepas daripada kejadian itu, maka kita terpaksa dan perlu menjalankan siasatan. Kita kena rekod statement orang ni, kita kena cari saksi ni, kita kena tahu dulu di mana ianya berlaku, bila, siapa yang terlibat, siapa penganjur. Sebab tu yang mengambil masa. Dan kebanyakan kes-kes lain yang kenapa kita keluarkan compound secara terus, on the spot. Sebab kejadian itu berlaku pada masa kita ada di situ. Contohnya kalau orang pergi ke shopping mall, kita berada di situ, kita nampak dia tak scan MySejahtera. Pada masa itu bolehlah kita compound mereka terus. Sekiranya lah pada masa itu mungkin tokoh-tokoh tertentu mereka tidak scan, kita ada di situ, kita pun akan keluarkan compound. Kerana sebenarnya kita lebih suka mengeluarkan compound daripada kita menjalankan membuka kertas siasatan, kerana itu tindakan yang lebih cepat. Tetapi oleh kerana kita perlu mengesahkan kejadian itu, sebab kejadian itu telah berlaku selepas daripada viral itu, maka kita perlu menjalankan siasatan. Sebab itulah ini kadang-kadang banyak orang tak faham kenapa melibatkan menteri. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri akta itu, apabila kita membuka kertas siasatan, mereka sebenarnya berdepan dengan satu tindakan dan hukuman yang lebih berat daripada dikenakan compound. Kalau kita buka kertas siasatan, kita sebenarnya boleh menuduh mereka di mahkamah. Itu pilihan yang kita ada. Itu pilihan yang kita ada. Tetapi kalau kita hanya setakat mengeluarkan compound, itulah yang boleh kita keluarkan. Walaupun dibenarkan sehingga RM50,000, tetapi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan itu boleh sampai RM25,000 dikenakan compound. Berbanding dengan kalau dituduh di mahkamah, boleh membawa kepada hukuman penjara.
Sebenarnya ini yang masyarakat banyak tak faham. Bila sebenarnya dibuka kertas siasatan tu, mereka pesalah ini berdepan dengan tindakan yang lebih berat sebenarnya. Tindakan yang lebih berat. Tapi itu bukanlah keputusan kita. Keputusan apabila kita selesai menjalankan siasatan, kertas siasatan telah lengkap, kita akan merujuk kertas siasatan ke memutuskan apakah tindakan yang perlu diambil ke atas orang yang kena compound, orang yang pesalah-pesalah di bawah Akta 342 ni. Itulah sebenarnya yang perlu dipahami oleh masyarakat. Tidak ada soal double standard dan sebagainya. Dan apa yang telah dinyatakan oleh netizen, masyarakat di luar sana, semuanya telah kita ambil tindakan dan semua telah pun saya compound mereka ni. Tak ada lagi, macam saya kata tadi, saya dah tak hutang lah sebenarnya. Semua saya ambil tindakan. Semua dah ambil tindakan. Okey. Baik, pada tuan-tuan yang bertanya soalan tadi, mengapa lambat? Saya ulang balik. Tuan Zainal dah kenakan compound pada semua yang tuan-tuan sebut tu. Nilofa ke, menteri ke, bekas Perdana Menteri ke. Inilah orang dia yang kenakan compound pada mereka. Tidak ada istilah terlepas. Kalau dah melakukan kesalahan di bawah daerah Tuan Zainal ni, berhadapanlah dengan tindakan. Cuma Tuan Zainal tadi perjelaskan, ada beza Tuan Zainal. Maknanya kalau ketika itu polis ada, polis boleh keluarkan terus. Compound. Ya. Yes. Tapi kalau ketika kejadian itu tidak ada polis, maknanya kertas siasatan terpaksa dibuka. Betul. Ya, itu yang ada agak sikit lewat. Tetapi di penghujungnya, nak charge semua ni adalah kuasa Peguam Negara. Begitu ke Tuan? Betul. Ya, clear. Saya harap tuan-tuan clear. Kalau tuan-tuan kata kenapa artis ni tak kena, menteri ni tak kena, wakil rakyat ni tak kena, politik. Tuan Zainal dah jelaskan, dia tak ada hutang tuan-tuan. Semua yang tuan-tuan dalam kepala tuan-tuan tu, semua Tuan Zainal dah kenakan tindakan. Cuma beza lambat dan cepat tu kita pulang pada Peguam Negara yang akan tentukan hukuman. Baik. Tuan Zainal, ada satu perkara menarik sejak Tuan Zainal menjadi Ketua Polis Daerah Dang Wangi. Apabila surau di IPD itu pada hari Jumaat, boleh dikatakan tuanlah yang akan naik ke mimbar dan menyampaikan khutbah. Ini satu benda, walaupun bukan baru sebenarnya dalam PDRM pegawai tinggi yang baca khutbah dan sebagainya, tetapi ia sangat menarik kerana saya belum tengok lagi ada seorang OCPD Dang Wangi ini yang sendiri naik ke khutbah, menyampaikan khutbah Jumaat kepada masyarakat dan pegawai serta anggota Tuan. Agaknya apa yang drive Tuan? Tuan bukan daripada background agama, bukan Azhar kan, bukan orang ustaz apa semua. Tapi Tuan mengambil tanggungjawab tu, Tuan naik sendiri, pegang sendiri, orang kata apa, jadi khatib atau apa, orang yang menyampaikan khutbah tu. Mungkin Tuan boleh share dengan kami apa yang mendorong Tuan untuk buat begitu. Silakan Tuan. Okey, dia sebenarnya soal saya pun sebenarnya tak boleh nak bercerita banyak sangat soal agama ni. Sebab apa? Baca khutbah ni bukanlah suatu yang asing lah. Maksud saya sebagai seorang Islam, walaupun saya bukan berlatar belakangkan kelulusan agama, tetapi saya dididik daripada kecil lagi. Saya bersekolah agama semasa sekolah rendah dan saya memang minat soal pendidikan agama ini, sehinggalah semasa saya di universiti pun saya menjadi salah seorang presiden Persatuan Pelajar Islam di universiti dulu. Jadi karakter saya itu sebenarnya memang dah ditanam daripada kecil lagi, memang kecenderungan kepada agama ni lebih lah. Tinggal lagi saya tidak memilih untuk mengambil jurusan agama di universiti. So apabila bercerita pasal membaca khutbah ni, sebenarnya saya semasa saya menjadi Ketua Polis Daerah di Perak Tengah pun saya dah mula membaca khutbah. Tetapi bukanlah kerap, sebab kalau saya
maklumlah menjadi ketua polis daerah ni sangat sibuk sedikit. So kadang-kadang bila ada kesempatan dijemput dan sebagainya, saya akan datanglah. Lagipun saya pun tidak mahu juga untuk mengambil alih tugas ustaz yang bertugas sebagai imam dan khatib di surau ataupun masjid berkenaan. Sama juga bila saya datang ke Dan Wangi, sebenarnya saya hanya membaca khutbah di waktu-waktu tertentu lah, bukan setiap Jumaat ataupun setiap kali ada solat Jumaat, tambah-tambah musim PKP ni. So ada hari-hari tertentu, hari-hari yang ini saya akan menyampaikan khutbah tersebut. Tapi kebanyakan hari itu memanglah saya akan berada bersama-sama dengan ustaz-ustaz, pegawai dan anggota saya untuk sama-sama bersembahyang jemaah di surau. Apatah lagi surau IPD ini sebenarnya terbuka kepada orang awam. So kalau siapa yang biasa sembahyang di IPD Dan Wangi ini, di surau ini, mereka akan jumpalah saya. Saya boleh dikatakan keraplah sembahyang waktu tu saya akan turun, ambil masa untuk bersembahyang. Bukan soal sebab saya menjawab jawatan ketua polis daerah, tapi soalnya itu sebagai satu tanggungjawab lah sebagai seorang Islam. Dan apabila kita bercerita soal agama ni, sebenarnya saya pun takut nak bersembang, takut pahala kita tu jadi hilang pula, timbul benda-benda lain kan. Tapi apabila saudara Syahril dah bertanya tu, ingin saya jelaskan sedikit. Itulah adalah kebolehan sedikit untuk menyampaikan khutbah, untuk menjadi imam tu bolehlah. Bukanlah kata pandai sangat macam orang ada urusan agama, tapi bolehlah menjadi panduan untuk diri saya sendiri, keluarga saya dan pegawai dan anggota di bawah jagaan saya. Walaupun bukannya baru dan bukan mudah, tapi insyaAllah setakat untuk menyampaikan khutbah dan sebagainya tu, insyaAllah lah tak ada masalah untuk saya, kerana daripada kecil lagi memang telah dididik, memang bersekolah agama dan memang minat dalam ilmu agama inilah. Baik tuan, terbatuk. Sebab orang kata masyarakat ni tuan, bila dia bercakap pasal polis, benda yang mereka tak suka selain pada rasuah apa semua ni ialah kewujudan rumah-rumah mesin judi. Okey? Betul. Kerana ia ternyata meruntuhkan ekonomi masyarakat. Itu pertama. Betul. Yang kedua, tentang rumah-rumah maksiat, pelacuran, pusat-pusat hiburan, disko dan sebagainya. Itu memang menjadi satu orang kata penyakit sosial. Okey? Dadah semestinya. Baik, bila berkata pasal Dan Wangi ni orang kata kat kawasan Bukit Bintang apa semua tu penuh lah dengan pusat hiburan, disko dan sebagainya. Kemudian masalah dadah. Okey, masalah dadah saya rasa IPD mana-mana pun berhadapan dengan masalah yang sama. Dalam hal ni, dalam konteks Dan Wangi tuan, mungkin tuan boleh cerita sikit antara usaha yang dilakukan oleh IPD Dan Wangi khususnya dalam membentras kegiatan pelacuran. Ialah pusat bandar Kuala Lumpur tuan, bayangkanlah kan semua ada, segala Uzbekistan ke, Rusia ke, China doll ke apa ke, itu satu. Yang kedua dengan disko-disko apa semua ni, pusat hiburan, GRO apa semua ni. Kemudian dadah dah semestinya. Okey, mungkin tuan boleh share sikit tentang sebab tuan dah dilantik ni sebagai ketua polis daerah. Apa tindakan tuan dalam mengemudi IPD Dan Wangi membentras masalah-masalah ni tuan? Boleh share sikit dengan kita? Okey, saya sebenarnya sedia maklum bahawa IPD Dan Wangi ini merupakan pusat bandar, pusat komersial dan tidak terkecuali daripada pusat segala yang saudara Syahril sebut tadi tu. Pusat disko banyak, ada juga rumah tempat-tempat yang dijadikan tempat pelacuran, dadah, pusat penagihan dadah dan sebagainya. Ini sebenarnya di mana-mana pun ada. Tetapi soalnya seperti mana yang saya beritahu tadi, saya rasa beruntung sedikit sebab apabila saya datang ke Dan Wangi ini, kita telah pun ataupun masih lagi berada dalam tempoh PKP.
Jadi bila Okey. PKP ni banyak benda dah tutup. Belum saya sempat nak tutup, mereka dah tutup dah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah tu saya bersyukur. Bermakna saya belum diuji sepenuhnya lah. Kerana sebelum saya sampai pun dah banyak tutup dah. Jadi saya Okey. pun rasa bersyukur. Walau bagaimanapun, saya tidak pernah sesekali membenarkan dan setiap boleh dikatakan saya telah mengarahkan pegawai dan anggota saya setiap malam, setiap hari. Kalau boleh warga maya, netizen yang ataupun yang mengikuti perkembangan di Dang Wangi ini boleh dikatakan hampir setiap hari tangkapan-tangkapan yang saya buat, saya keluarkan kejayaan-kejayaan ini di dalam media-media sosial, nak memberitahu bahawa inilah tindakan yang telah kita laksanakan tanpa rasa takut. Malahan pegawai polis sendiri, anggota polis sendiri pun mereka berhibur pun saya tangkap. Saya ambil tindakan. Ya. Ya baru ni Bukan kan kata orang, saya dengar baru ni tuan tangkap habis pegawai polis yang berhibur, apa semua kan. Ya. Sebab kita nak menunjukkan bahawa kita tidak memilih bulu. Ditambah pula dalam tempoh PKP ni ada pula pegawai kita yang membuat parti liar dan sebagainya, kita tak boleh benarkan. Sebab tu saya kata, bukan kata orang awam, polis sendiri pun, pegawai kerajaan pun, kalau mereka melakukan kesalahan, kita akan ambil tindakan. Itu apa yang saya buat, apa yang saya laksanakan, supaya kita dapat memberikan satu gambaran yang baik lah. Walaupun kadang-kadang ada yang skeptikal juga mengatakan ini wayang dan sebagainya kan. Tapi bagi saya tidak ada istilah wayang. Sebab saya turun ke Dang Wangi ini pun sebenarnya saya merasa serba salah sekiranya saya datang ke sini tak dapat membuat sesuatu perkara yang lebih baik lagi dilakukan daripada orang yang sebelum-sebelumnya. Walaupun yang sebelum ni lebih baik mereka buat, tapi saya kalau boleh nak berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sebab tu saya selalu menyebutkan kepada pegawai-pegawai saya, kita jangan menjadi pengikut. Kita mestilah diikuti oleh orang lain. Maknanya diikuti itu benda-benda yang baik lah. Kita mesti menjadi pelopor, kita mesti menjadi pioneer kepada sesuatu perkara. Bukan kita nak mengikut orang lain. Biar orang ikut kita, jangan kita ikut orang lain. Maknanya kalau satu-satu tindakan yang kita laksanakan tu, biar orang lain yang mengikut kita apa yang baik yang kita laksanakan. Jadi saya tak pernah, boleh dikatakan sama ada dalam tempoh PKP ke tak PKP ke, saya akan sentiasa memastikan pegawai dan anggota saya yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas-tugas, membanteras perjudian, maksiat dan sebagainya, akan sentiasa terus untuk kita bantras lah. So saya juga dalam hal ini mengeluh-ngeluhkan sesiapa juga. Saya sebenarnya banyak menerima maklumat daripada orang awam yang memberi kepercayaan kepada saya. So saya ambil tindakan. So mereka sangat seronok apabila maklumat-maklumat yang disampaikan oleh orang awam, kita ambil tindakan. So inilah yang sebenarnya yang saya mahukan, dan bukannya berakhir di sini, bukan bermakna apabila saya dah tak ada nanti benda tu akan berlaku, tak ada. Saya kalau boleh selama-lamanya kita tak boleh benarkan, kerana ini adalah gambaran Malaysia, gambaran ibu negara kita. Kan? Jika orang melihat benda-benda yang tak baik berlaku, orang akan beranggapan inilah Kuala Lumpur. So benda-benda ni kita tak patut benarkan ianya berlaku dan terus berlaku di Kuala Lumpur ni, khususnya di daerah Dang Wangi. Baik, tuan-tuan yang baru menyertai kami, bersama kita adalah ACP Muhammad Zainal Abdullah, iaitu Ketua Polis Dang Wangi. Kita nak masuk satu topik yang tak kurang menarik ni tuan. Kalau selama ni Dang Wangi dikenali sebagai tempat orang buat report polis lah, perhimpunan haram lah yang kena tangkap masuk, kalau kata Dang Wangi ni memang famous lah, yang mana berarak demonstrasi, kena masuk Dang Wangi ni orang kata apa, benda biasa. Sampai orang kata apa, Dang Wangi ni dicap macam satu tempat yang menakutkan bila sebut Dang Wangi, kau kena kat mana? Aku kena kat Dang Wangi. Masak. Ni aku buat posting ni, Dang Wangi cukup aku. Masak. Tetapi lately ni tuan telah transform IPD Dang Wangi ni, istilahnya ibarat macam JKM pula tuan. Tuan telah merubah
daripada Dan Wangi menjadi satu IPD yang menggerunkan, tiba-tiba tuan dilihat memberi bantuan makanan, memberi bantuan kepada asnaf, golongan susah, sehingga petang tadi pun kita boleh tengok punyalah ramai golongan-golongan fakir ni yang terkesan dengan beratur sampai luar IPD Dan Wangi ni. Ingat ke rusuhan ke apa ke? Rupanya beratur nak ambil barang yang diserahkan oleh anggota dan pegawai tuan. Tuan telah mencipta, sama ada tuan sedar atau tidak, tuan telah mencipta satu persepsi yang baru pada IPD Dan Wangi. Walaupun orang kata ini bukanlah tugas polis. Bukan tugas polis bagi barang makanan, bantuan masa PDB. Ini tugas JKM dan agensi-agensi. Tetapi nampaknya tuan telah mengambil satu langkah yang agak menarik dalam hal ini. Dari mana timbul idea untuk menjadikan IPD Dan Wangi juga salah satu tempat untuk menyalurkan bantuan pada mereka yang terkesan dalam pandemik ini, tuan? Okey, dia macam ni. Saya daripada mula saya menjawat jawatan sebagai Ketua Polis Daerah ini, apa yang saya pertama kali yang saya lihat adalah surau. Jadi apabila saya melihat surau ni, saya melihat kepada struktur surau itu sendiri, dan saya lihat pada setiap kali Jumaat dan musim sembahyang waktu, saya lihat ramai orang menghulurkan sumbangan ataupun sedekah lah, dalam arti kata kita sebagai seorang Islam. Dan saya bertanya kepada AJK Surau. Saya kata, kalau saya lihat dan saya amati surau ini dikunjungi ramai orang, saya kata. Sudah pasti saya percaya duit pun banyak. So saya tanya mereka, berapa banyak duit yang ada hasil daripada sumbangan orang ramai ni yang dimiliki oleh surau IPD Dan Wangi. So mereka menyebutkan sekian banyak. Saya pun terkejut. Saya pun tak menyangka sebanyak itu duit yang ada, yang dimiliki oleh surau IPD Dan Wangi. Jadi saya pun berpendapat bahawa duit ini adalah duit hasil sumbangan orang ramai. Jadi bila duit ini hasil daripada sumbangan orang ramai, sudah semestinya mereka ini mahukan duit-duit sumbangan ini dimanfaatkan supaya boleh pahala mereka itu terus mengalir, bukan untuk disimpan. Jadi saya percaya kepada konsep tersebut. Kerana surau ini, tabung ini, kita ini, surau ini bukannya satu organisasi yang ingin membuat pelaburan. Kita adalah organisasi yang memberi perkhidmatan. Jadi kita di dalam surau ini, kita mempunyai dana, saya kata. Alangkah baiknya kalau dana-dana ini boleh dimanfaatkan oleh ahli kariah kita ataupun juga oleh orang yang memerlukan. Jadi inilah masanya, saya kata, di dalam tempoh pandemik ini kita lihat ramai orang susah. Sebab itu langkah pertama saya, apa yang saya buat? Saya putuskan dalam mesyuarat bersama dengan AJK Surau itu untuk membeli van jenazah. Kita sediakan, kita beli van jenazah. Ya, kita ada van jenazah sendiri yang kita beli menggunakan duit surau yang boleh digunakan oleh ahli kariah kita, dan mungkin juga orang yang memerlukan van jenazah tersebut. Kita beli. Saya beli van jenazah, saya tambah keselesaan-keselesaan yang ada, yang patut ada di dalam surau tersebut, supaya orang datang pun mereka rasa seronok. Inilah hasil daripada sumbangan mereka, walaupun mungkin setiap orang tak banyak, tapi bila dikumpul tu dia menjadi banyak. So kalau saya sebutkan pun mungkin orang boleh terkejut dengan dana yang kita ada. So jadi saya buat, dan apabila dalam tempoh pandemik ini saya rasa terpanggil lah. Walaupun kita ni bukan JKM, tapi bukan kita nak mengambil alih agensi-agensi tertentu yang ingin memberi sumbangan. Tidak ada sekelumit pun niat di hati untuk mengambil alih peranan yang dimainkan oleh agensi lain, tapi sebagai satu tanggungjawab atas sifat kemanusiaan kita. Jadi saya telah berbincang dengan AJK saya, why not kita berikan sumbangan kepada orang yang memerlukan. Kadang-kadang tengah-tengah malam mereka WhatsApp, putus bekalan, saya akan arahkan pegawai saya untuk hantar seberapa segera yang mungkin. Inilah yang saya cuba laksanakan, bukan untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya, tak ada. Kerana ini sebagai satu tanggungjawab sosial kita
untuk membantu orang yang berada dalam kesusahan. Dan kita kita perlu letakkan diri kita sekiranya kita berada di tempat mereka. Sebab itulah saya minta pegawai dan anggota saya bantu mereka setakat mana yang kita boleh, walaupun ada agensi-agensi lain. Tapi sejak daripada saya bermula mengeluarkan sumbangan-sumbangan ni, ramai pula individu-individu tertentu ataupun NGO tampil untuk sama-sama membantu. Dan setakat hari ini saya telah mengeluarkan lebih kurang 62,000 dah duit surau untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang kehilangan punca pendapatan, hilang pekerjaan, tak boleh berniaga. Kita bantu mereka dan mereka sangat seronok apabila mendapat bantuan, apatah lagi daripada IPD itu sendiri, tanpa kita mengambil banyak tapisan-tapisan yang ketat. Cukup dengan ada nama, alamat, nombor telefon, kita pergi ke tempat mereka ataupun mereka datang ke IPD Dawangi untuk mengambil sumbangan-sumbangan tersebut. Bukan sahaja berbentuk barangan, tetapi duit wang tunai juga kita berikan, walaupun tak banyak, tetapi bolehlah menampung mereka yang kehilangan pekerjaan, yang langsung tak ada sumber pendapatan. Itu yang cuba sebenarnya saya cetuskan. Saya beritahu pegawai dan anggota saya, khususnya HJK Surau ni, supaya kita cuba membantu masyarakat yang ada. Dan sebenarnya itulah yang sepatutnya dilakukan oleh surau kita ini, untuk membantu manfaatkan semula sumbangan orang ramai itu yang diberikan kepada kita. Luar biasa, Tuan. Okey. Jangwangi juga orang kata penuh dengan homeless, Tuan. Penuh dengan golongan gelandangan apa semua. Betul. So kalau saya jadi ketua polis daerah yang penuh dengan homeless ni pun saya pening juga, Tuan. Yang bawah jambatan lah, yang bawah apa semua. Di antara undang-undang dan kemanusiaan. Ini kita nak sentuh satu topik. Antara undang-undang dan kemanusiaan. Tuan memang nak maintain sebagai pegawai polis yang ada integriti, menguatkuasa undang-undang, nak catat statistik lah apa semua kan. Tapi at the same time, Tuan juga sudah tentu ada naluri kemanusiaan. Tuan ada sifat humanitarian dalam diri Tuan, dan juga pegawai-pegawai lain mesti ada. Saya nak tanya sikit, Tuan. Antara tugas hakiki untuk menguatkuasakan undang-undang dan juga antara kemanusiaan ataupun orang kata budi bicara dan sebagainya. Ini satu benda yang sangat susah, Tuan. Kalau kita terlampau lembut, dilihat lemah. Kalau kita terlampau keras, dilihat sebagai kejam. Bukan saja pada gelandangan, pasal SOP pun samalah. Saman sampai beribu lah, apalah kesalahan, tak pakai mask, orang tersimpa lah, takkan tak ada budi bicara apa semua. Dalam hal ini Tuan meletakkan diri Tuan macam mana, Tuan? Macam mana kalau saya jadi OCPD, macam mana, Tuan? Tuan pula sendiri macam mana dalam hal ni, antara tanggungjawab dan juga kemanusiaan budi bicara yang kita katakan tadi? Itulah macam saya beritahu tadi, sebagai anggota penguatkuasa, kita perlu melihat dari segi semua aspek. Sebab itu dalam undang-undang pun ada, kalau kita baca, kalau kita telusuri, kalau kita belajar criminal justice system ini, dia ada penggunaan budi bicara, discretionary power ni. Bukan saja pada kita, pada hakim-hakim, kepada pendakwa raya dan sebagainya. Memang ada budi bicara yang kadang-kadang tidak boleh dipersoalkan. Jadi soal penggunaan budi bicara ni kadang-kadang ramai juga yang menyalah ertikan. Kerana dalam kita melaksanakan undang-undang ini, kita tidak boleh pukul rata semua, sama saja. Oh, kalau orang ni kena RM50, yang lain pun RM50. Tak boleh sama. Kita kena lihat fact by fact, case by case lah. Kita kena lihat satu-satu, kena teliti satu-satu. Tak sama. Bukan semua boleh kita apply kepada semua orang. Bukan semua undang-undang, semua peraturan boleh kita kenakan kepada semua orang.
So sebab tu kita ada bermacam-macam undang-undang, bermacam-macam peraturan yang boleh kita gunakan. Sebab tu saya dalam melihat aspek ini, kadang-kadang kita kesian. Tambah lagi dalam keadaan tempoh sukar ini, kita pula keluar nak mencari kesalahan orang lain. Kita nak compound orang. Tak ada nasihat dah. Tak ada budi bicara dah. Jadi ini menyebabkan orang akan marah kepada penguatkuasa. Jadi saya pesan kepada pegawai dan anggota saya, dalam kita melaksanakan, mengambil tindakan yang tegas, kita jangan lupa aspek kemanusiaan ini. Kita lihat mereka. Kalaulah orang tua, pelajar, sekolah, yang mereka ini sebenarnya telah diberikan banyak keistimewaan ataupun kelonggaran. Walaupun kita ambil tindakan, tetapi tidak semestinya tindakan itu harus berakhir dengan hukuman. Ada peruntukan-peruntukan, garis panduan. Misal kata orang yang susah, orang yang tidak ada pendapatan. Kita keluarkan compound, betul kita keluarkan compound. Tapi mereka mempunyai hak untuk merayu dan memang dibenarkan untuk mereka merayu. Dan kadang-kadang tak perlu bayar pun. Kadang-kadang student, ada kadar-kadar tertentu yang perlu dibayar. Tetapi bila kita memberi kemudahan-kemudahan begini, bukan bermakna orang-orang yang sedemikian tidak terus mematuhi peraturan yang ada. Bukan kita nak menggalakkan, tetapi kita nak memberitahu bahawa di situ ada sifat kemanusiaan kita dalam kita melaksanakan ataupun mengambil tindakan undang-undang. Bukan kerana mereka ini orang cacat, mereka orang tua, mereka orang susah, mereka kanak-kanak. Tapi kita kena melihat juga dalam aspek keseluruhan itu sendiri. Sebab itu kalau hakim pun nak menjatuhkan hukuman, mereka akan melihat semua aspek ini. Mereka akan melihat sejarah keluarga kita dan sebagainya sebelum satu-satu tindakan ataupun hukuman tu diberikan, dijatuhkan kepada pesalah-pesalah tersebut. Sama juga dengan kita. Kita jangan terlampau dilihat terlalu tegas dan jangan juga dilihat terlalu lembut. Nanti orang akan pijak kita. So di situ kebijaksanaan, our wisdom tu diperlukan dalam kita mengambil satu-satu tindakan. Jadi saya selalu memberitahu pegawai dan anggota saya kata kalau kita nak ambil tindakan, jangan sesekali kita mengambil tindakan yang salah. Kalau kita ambil tindakan yang betul, tak ada masalah saya kata. Tapi jangan sesekali dahlah kita mengambil tindakan kepada orang yang tak betul. Tapi tindakan kita tu juga sebenarnya tindakan yang tidak menepati kepada undang-undang ataupun peraturan. Yang saya ambil contoh ringkas di bawah Akta 342. Walaupun sentiasa berubah-ubah SOP-nya, tetapi kita kena sentiasa mengetahui dan memahami SOP yang terkini supaya kita tidak salah mengeluarkan compound kepada orang yang kita hendak ambil tindakan tersebut. Jadi ini selalu menimbulkan polemik ni. Kenapa ini tindakan ini salah, di daerah ini kata ni tak salah, di daerah ni boleh, di daerah ni tak boleh. Ini yang sebenarnya banyak menimbulkan kekeliruan di kalangan orang ramai dan di kalangan pegawai dan anggota kita sendiri apabila kita tidak dapat menyampaikan arahan itu secara lebih jelas. So saya bagi pihak saya pula, saya ini kebetulan ya, semasa saya berada di Bukit Aman, saya lah antara salah seorang yang membuat SOP mengenai penyiasatan kes-kes di bawah Akta 342 tu. So kuranglah masalah itu timbul. Tuan lah orangnya. Saya adalah salah seorang yang melaksanakannya. So jadi tidak timbullah soal kekeliruan ini berlaku di daerah Dangwangi setakat inilah. Ingat dengar tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pasal peraturan SOP ni, inilah orang dia. Tuan Zainal semasa di Bukit Aman lah antara orang yang terlibat merangka SOP apa semua ni, dan sudah tentu bila dah menjadi ketua polis daerah ni, tuan lebih tahulah. Baik, tuan, saya dapat maklumat, ini maklumat belakang PM tepi. Tuan ni katanya banyak mengambil tindakan disiplin pada anggota tuan yang salah laku dan sebagainya. Ini ada orang mesej tepi. Tuan, ini saya nak tanya tuan ni. Berbalik juga pada soalan antara peraturan dan empathy ni, ada memang peraturan lawan empathy ni.
dalam anggota tuan sendiri, pegawai dan anggota tuan sendiri. Bila seorang ketua mengambil tindakan terhadap pegawai atau anggotanya, tuan boleh memilih sama ada untuk menjadi seorang ketua yang famous, popular, dan tuan juga mungkin telah mengambil pendekatan untuk menjadi ketua yang dibenci ataupun didendami. Istilahnya kan apatah lagi dalam polis ambil tindakan ni bukan senang. Dia boleh melibatkan orang kata masa depan, gaji, kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi bila tuan mengambil tindakan sebegitu, tuan juga mungkin akan menjadi seorang yang ketua yang tidak popular. Dalam hal ni bagaimana tuan? Okey, silakan. Kita nak tahu sikit. Saya sebenarnya simple saja. Saya mengatakan kepada pegawai dan anggota saya, kalaulah kita melakukan kesalahan sama seperti mana kesalahan yang dilakukan orang awam, bagaimana kita mengambil tindakan ke atas orang awam yang melakukan kesalahan tersebut, begitulah sepatutnya kita perlu mengambil tindakan ke atas pegawai dan anggota kita. Mana kita tidak perlu mewujudkan double standard di situ. Sebab itu pada awalnya saya menjawat jawatan Ketua Polis Daerah Dang Wangi ini, malahan bila saya berada di tempat-tempat lain pun, karakter saya sama saja. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu akan terimalah akibatnya. Tambah lagi kalau kita sebagai anggota penguatkuasa, sepatutnya kita tidak melakukan kesalahan tersebut seperti mana dilakukan oleh orang awam. Saya cukup tidak suka apabila mendengar ada aduan-aduan orang awam yang telah diperas ugut, yang telah dipau ni dalam istilah kita ni, ATM bergerak dan sebagainya di Kuala Lumpur. ATM bergerak. Saya cukup tak suka dan saya pantang kalaulah ada orang menyampaikan maklumat-maklumat begini, saya akan cari mereka ni sampai dapat. Sebab itulah saya sebenarnya sedih apabila mengambil tindakan ke atas pegawai dan anggota saya. Apabila saya berada di Dang Wangi ni, saya rasa lebih kurang 16 orang anggota yang telah saya ambil tindakan, yang saya tuduh di mahkamah kerana mereka ni telah melakukan kesalahan jenayah. Ini sebenarnya bukan tindakan yang popular seperti mana saudara Syahril bagi tahu tadi, tetapi saya terpaksa melakukannya demi untuk mengelakkan lebih ramai lagi pegawai ataupun anggota-anggota lain untuk melakukan perkara yang sama. Kalau saya tidak bertindak tegas, maknanya saya rasa saya gagal lah. Tak gunalah saya berada di sini. Bukan saya datang ke sini bertujuan untuk mencari popular, untuk berseronok-seronok, menjadi ketua polis daerah, disanjung, dipuja dan sebagainya, tak. Dan saya tak heran pun kalau saya tidak digemari oleh mereka ini. Tapi alhamdulillah saya percaya untuk mereka yang tidak melakukan kesalahan jenayah ini, mereka tahu siapa saya sebenarnya. Nampak muka macam garang kan, tapi sebenarnya saya bukanlah seperti mana yang labelkan lah. Nampak muka macam garang, tapi sebenarnya tak. Tapi tindakan yang penting dalam hidup saya, prinsip saya, jangan sesekali kita menganiaya orang lah. Maksudnya kalau mereka itu melakukan kesalahan, tak kiralah orang awam ke ataupun polis sendiri ke, kalau mereka salah-salah lah. Itu saja. Kita tidak boleh benarkan perlakuan jenayah ini dilakukan, apatah lagi kita sebagai seorang anggota penguatkuasa. Sebab itu banyak sebenarnya orang yang pegawai polis sendiri yang melakukan kesalahan di dalam daerah saya. Saya tak boleh berkompromi, bukan kerana saya ini malaikat tak melakukan kesalahan, tak. Tapi kita cuba yang terbaik supaya gejala-gejala ataupun pelakuan-pelakuan ini tidak terus berlaku di kalangan pegawai dan anggota saya. Memang saya cukup tegas dalam bab ini. Sebab tu bulan pertama, kedua saya berada di Dang Wangi, ramai beratus orang saya bagi latihan kawat. Saya bagi double kawat. Double kawat. Saya bagi kerja memenatkan. Memang satu tindakan yang tak popular, memang orang tak akan suka. Tetapi saya terpaksa lakukan demi kebaikan pasukan. Kerana saya nak bekerja lagi lama, saudara Syahril. Lagi 17 tahun, 3 bulan lagi saya nak berkhidmat kalau dipanjangkan umur lah. Jadi kalau saya tak mengambil tindakan pada masa sekarang, pada masa akan datang saya juga akan berhadapan dengan
pegawai dan anggota-anggota yang ada pada hari ini. Sebab itu saya perlu mengambil tindakan yang keras dan tindakan yang tegas tanpa perlu melihat, perlu bersimpati dan sebagainya. Sebab pelakuan jenayah ini kita tak perlu bersimpati. Jadi kalau kita nak disimpati kepada mereka ini, kita sebenarnya tak layak untuk menjadi seorang pegawai polis lah. Kerana kita bukan badan yang perlu bersimpati dalam hal-hal jenayah ini. Kita perlu mengambil tindakan yang tegas. Itulah yang sebenarnya yang saya terapkan, yang saya lakukan di IPD Dawang ini. Malahan apabila saya berada di Perak Tengah pun sama. Sebab tu ada golongan-golongan tertentu yang tak menyukai cara saya. Bukan kerana saya cuba mencari populariti dan sebagainya. Tapi itulah yang sepatutnya diambil oleh seorang ketua polis daerah lah. Yang salah tetap salah. Yang betul tetap betul. Itu saja. Yang paling penting jangan kita sesekali menganiaya orang. Itu saja. Baik, tuan-tuan dan perempuan, selama 1 jam lebih tadi kita bersama dengan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah, yang namanya semakin meniti di kalangan netizen kerana tindakan keras yang diambil terhadap ramai selebriti, ahli politik apa semua yang melanggar SOP, dan pada masa yang sama IPD Dang Wangi juga semakin mendapat perhatian dan bertindak membuat satu perkara yang sangat dibanggakan, iaitu mula memberikan bantuan makanan kepada golongan yang terkesan di sebalik pandemik. Baik tuan, untuk soalan yang terakhir, kita dah 1 jam lebih ni tuan. Kalaulah tuan di fitnah, dalam polis ni dia orang panggil patut fitnah, kena apa? Kena apa tadi dia panggil tu? Tomahan. Apabila tuan kalaulah tuan menerima tomahan, tuan dituduh buat sesuatu yang tuan rasa tuan tak buat, dan saya rasa ramai pun pegawai dan anggota baik di IPD Dang Wangi atau di mana-mana balai pun banyak menerima tuduhan sedangkan mereka tidak terlibat, ataupun mungkin yang dibuat tu kawan tetapi kesannya itu dapat habis satu balai apa semua kan. Jadi ini sudah tentu kita manusia biasa, bila dapat komplain, bila dapat tomahan apa semua ni, kritikan, sudah tentu dia mengganggu juga perjalanan kerja. So sebagai seorang nombor 1 dalam daerah Dang Wangi, bagaimana tuan ataupun nasihat tuan kepada anggota bawahan tuan sekiranya mendapat cemohan, tomahan sebegini tuan? Silakan. So menjadi seorang pegawai ataupun anggota polis ini sebenarnya kita tak boleh lari daripada tomahan, cacian, cercaan, sama ada daripada dalaman sendiri ataupun daripada orang awam. Ini salah satu cabaran yang perlu kita hadapi dan menjadi asam garam lah sebagai seorang pegawai polis. Kalau tidak ditomah, tidak dicerca, tidak dicaci, bukan polis lah kita. Sebab itulah kita ni sebelum menjadi pegawai polis ini, kita telah dilatih selama setahun. Paling cepat pun mungkin 6 bulan ataupun 9 bulan supaya kita ni lebih cekal, kita lebih gagah, kita lebih orang kata imun lah dengan segala tomahan, cacian, sama ada daripada dalam ataupun daripada orang awam. Ini menjadi satu kebiasaan dah menjadi normal lah orang kata, macam kita menghadapi pandemik ini. Jadi kita kena terima semua ini dalam sudut yang positif. So kita jangan terlalu memikirkan perkara-perkara sebegini. Kalau betul kita tak buat, orang tomah kita, jangan risau. Tuhan ada. Sebab tu kita sebagai seorang yang beragama, kita kena sentiasa berdoa supaya kita dijauhi fitnah, kita dijauhi daripada bala, kita dijauhi dari segala perbuatan-perbuatan manusia ini. Kita berdoa supaya orang yang berada di sekeliling kita ni dilembutkan hatinya, tidak menimbulkan masalah kepada kita. Inilah sebenarnya yang doa yang perlu kita ada setiap kali kita sembahyang, supaya kita dapat melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kita ni dengan sebaik yang mungkin. Kerana tanggungjawab
jawatan yang ada kepada kita ni bukan untuk dibangga-banggakan. Amanah yang sangat besar, dan yang jalan yang terbaik kita kena sentiasa dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita kena sentiasa dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan cara itu sajalah dapat kita menghadapi segala bentuk cabaran, dugaan, cobaan apabila berada ataupun bertugas di bandar besar ini. Macam-macam cobaan kita ada, macam-macam cabaran kita ada, dari dalam, daripada luar akan menghentam kita, akan mencari kesalahan kita. Kita kena terima semua ini sebagai salah satu cabaran hidup kita. Apatah lagi kita menjadi seorang anggota penguatkuasa. Kita tak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan, tapi kita perlu kurangkan ketinggalan, kesalahan, kesilapan tersebut, supaya apabila kita dapat membetulkan diri kita sendiri ini, barulah kita akan dapat memberikan ataupun menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat yang memerlukan, yang dahagakan perkhidmatan kita. Mereka ni tak akan cari orang lain dah, polis dah. Daripada mereka lahir sampailah mati, semuanya akan datang ke balai polis. Jadi kalau kita sendiri tidak ada ketahanan mental, kita tidak ada ketahanan fizikal, bagaimana kita mampu untuk memberikan perkhidmatan, untuk memberi perlindungan, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekeliling kita. Kalau kita sendiri berkecamuk, fikiran kita, jiwa kita tidak tenang dan sebagainya oleh kerana cemuhan, cercaan, makian dan sebagainya ini. Jadikanlah ia sebagai satu cabaran hidup kita, di samping kita perlu sentiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu sahaja terapi yang terbaik dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang pegawai dan anggota polis, khususnya polis diraja Malaysia ini. So itu yang boleh saya dapat kongsikanlah bersama-sama dengan saudara Syahril. Luar biasa, luar biasa. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah tadi temu bual eksklusif Garasi TV dengan Ketua Polis Daerah Danwangi, Anak Jati Lawas Sarawak, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah. Terima kasih tuan kerana bersama kami. Terima kasih banyak kerana menjemput saya dalam Garasi TV ini. Jumpa lagi saudara Syahril. All the best to you tuan dan juga semua anggota dan pegawai Danwangi, IPD Danwangi. Terima kasih kerana berkhidmat untuk Malaysia. Baik, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.